Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat pagi kepada murid-murid cikgu. Bersama lagi dengan Cikgu Nur Afiqah binti Syahri untuk kelas Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, cikgu harap kamu ada dengan kamu buku teks Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4 untuk kamu rujuk. Baiklah, kita tengok apa objektif pembelajaran kita hari ini. Pertama, kita akan tengok tentang apresiasi reka bentuk. Dan kedua, kita akan tengok tentang elemen reka bentuk. Ingat lagi tentang pengenalan kepada reka bentuk pada minggu lepas. Tentang kejayaan dalam reka bentuk. Ingat lagi murid-murid. Minggu ni kita akan sambung untuk apresiasi reka bentuk dan elemen reka bentuk ya. Baik, dalam buku teks kamu boleh rujuk muka surat 20 untuk tajuk apresiasi reka bentuk. Apa itu apresiasi reka bentuk? Apresiasi reka bentuk merupakan penghargaan terhadap reka bentuk yang telah dihasilkan. Kita perlu menghargai setiap reka bentuk produk di sekeliling kita. Maksudnya apresiasi ni dia berasal daripada perkataan appreciation. Kalau kamu belajar bahasa Inggeris, appreciation bermaksud ataupun appreciate bermaksud menghargai, hargai. Jadi segala bentuk yang dihasilkan, segala bentuk produk yang dihasilkan ada sebab dia. Jadi sebab tu kita perlu menghargai setiap reka bentuk, setiap produk tu lah. Okey, kita tengok perbualan di bawah ini. Dia kata, saya minum dengan mudah kerana mulut botol ini lebih besar. Kawan kamu ni kata, dia suka mulut botol tu besar sebab dia memudahkan dia untuk minum air. Seorang ni pula cakap, saya hanya menyedut air dan tidak perlu membuka penutup botol. Seorang ni pula cakap, dia tak payah pun nak buka penutup botol, dia hanya perlu sedut sahaja air tersebut sebab ada straw kan. Okey, jadi dia pelbagai reka bentuk lah. Ada orang yang dia suka botol air yang jenis ada straw supaya dia boleh sedut saja terus. Ada yang tak suka guna straw, dia suka nak minum melalui botol tu lah kan. Jadi dia pelbagai reka bentuk. Okey, kita tengok kat bawah tu pula. Semua botol air yang dihasilkan mempunyai reka bentuk yang berbeza. Setiap reka bentuk mempunyai fungsi yang berlainan. Kena ingat setiap reka bentuk yang berbeza tu dia ada fungsi dia. Kenapa yang ni dia buat kecil? Kenapa yang ni dia buat besar? Okey, ada sebab dia. Okey, ini adalah antara reka bentuk botol air. Okey, contohnya kalau botol air tu jenis yang ada dia punya sarung dia. Okey, sebabnya diperbuat untuk mudah dibawa. Kamu pegang je dia punya sarung tu. Okey, yang kedua, botol air yang ada straw. Dia memudahkan kamu untuk minum. Kamu boleh sedut saja air melalui straw tersebut. Okey, kemudian yang jenis yang penutup dia kamu kena pusing tu kan. Yang tu untuk memudahkan untuk kamu tutup. Jadi setiap reka bentuk ini, setiap reka bentuk produk ini ada fungsi dia kenapa dia buat macam tu. Jadi kita sebagai pengguna sepatutnya menghargai setiap reka bentuk yang dihasilkan. Okey, kita pergi pula kepada objektif pembelajaran kita yang kedua iaitu tentang elemen dalam reka bentuk. Kamu boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 21. Idea untuk menghasilkan sesuatu produk adalah dengan menggabungkan beberapa elemen. Okey, untuk hasilkan sesuatu produk, dia mesti gabungkan pelbagai elemen untuk pastikan reka bentuk itu adalah reka bentuk yang terbaik. Antara elemen dalam reka bentuk adalah seperti yang berikut. Pertamanya, elemen garisan. Terdapat berbagai jenis garisan. Setiap jenis garisan mempunyai fungsi yang tersendiri. Okay, kalau kamu tengok di sekeliling kamu, produk-produk sekeliling kamu ada yang jenis garisannya lurus, ada yang jenis garis putus-putus, ada yang garisan zigzag. Ada yang menggunakan garisan ini sebagai hiasan. Kadang-kadang kalau kamu tengok dekat botol air kamu, ada botol air yang dia punya rekaan dia ada garisan zigzag. Itu adalah untuk hiasan contohnya. Okey, elemen yang kedua adalah elemen rupa. Rupa merupakan permukaan yang mempunyai garisan luar sebagai sepadan. Rupa ni maksudnya dia ada garisan kat luar. Okey, macam ini
bentuk segitiga ini ialah rupa geometri. Rupa geometri. Okey, kalau macam bentuk daun, bentuk bunga, itu adalah rupa organik. Okey. Jika garisan berubah, rupa dan bentuk bangunan akan berubah. Ni contohnya. Okey, contohnya kalau garisan kat sini kan dia buat garisan lurus. Katakanlah dia reka bangunan ni, dia buat garisan beralun kat sini. Terus bangunan tu akan nampak reka bentuknya macam lain. Jadi itulah dimaksudkan dengan ayat tadi. Okey, kita sambung pula kepada elemen yang berikutnya pada muka surat 22. Okey, elemen yang ketiga dalam reka bentuk adalah elemen bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan lebih daripada satu permukaan. Contohnya, okey, kalau dekat tangan cikgu sekarang ni ada telefon bimbit. Okey, bentuk dia ada ruang, isi padu dan lebih daripada satu permukaan. Okey, ini satu permukaan. Okey, belakang ni permukaan lain, tepi permukaan lain. Dan dia ada isi padu tu sendiri. Isi padu ni adalah berapa yang kita boleh muatkan dalam satu ruang. Kan? Jadi, dia bentuk macam mana? Bentuk segi 4 tepat. Kalau secara 2 dimensinya. Okay, kalau tengok dari atas macam segi 4 tepat. Tapi kalau bentuk 3 dimensinya kita sebut sebagai bentuk kuboid. Okey. Jika bentuk berubah, ruang, isi padu dan permukaan juga akan berubah. Kamu tukar je bentuk sesuatu tu, dia akan terus ubah dia punya isi padu dan permukaan dia. Okey, elemen yang keempat adalah tekstur. Tekstur pada objek dapat dilihat atau disentuh seperti kasar, licin, kesat, halus, lembut dan berkilat. Okey, tekstur ni apa yang kamu rasa pada permukaan reka bentuk tu? Rasa licin ke, kasar ke, kan? Okey. Tekstur licin, contoh yang dia beri kat sini, lantai. Jubin lantai ni licin. Kalau kasar tu kamu try tengok pergi gosok tangan kamu dekat jalan tar tu. Mesti kamu akan rasa kasar. Okay, pegang tengok pipi kamu rasa apa? Kasar ke licin ke? Okey, elemen yang seterusnya ialah saiz. Saiz boleh dilihat dengan membuat perbandingan antara dua benda, iaitu besar atau kecil. Contohnya dia bandingkan saiz bola sepak dengan saiz bola tenis. Bola sepak semestinya mempunyai saiz yang lebih besar daripada bola tenis. Okey, itu 5 elemen dalam reka bentuk. Okey, seterusnya elemen yang keenam adalah elemen warna pada buku teks muka surat 23. Elemen yang keenam adalah elemen warna. Warna ni sendiri sebenarnya memberi kesan kepada objek dan orang yang melihatnya. Okey, kalau warna-warna yang panas, contohnya macam warna orange, warna jingga, warna merah, kan? Warna tu akan menimbulkan suasana yang ceria, riang dan bersemangat. Okay. Okey, kalau warna-warna yang sejuk, contohnya warna biru, kan? Biru laut, warna yang sejuk ni akan menimbulkan suasana yang redup, tenang dan damai. Okey, ruang pula. Elemen yang ketujuh adalah ruang. Ruang ialah tempat yang lapang dan mampu memberikan keluasan. Contohnya kalau ruang tu kecil, dia akan nampakkan suasana dekat situ sempit. Kalau kamu masuk bilik yang kecil, kamu akan rasa sempit, kan? Okey, kalau ruang yang besar, contohnya kamu masuk ke dewan, ruang dia besar, kamu akan dapat keselesaan lah. Okey, seterusnya, elemen yang terakhir adalah elemen nilai. Nilai dalam reka bentuk menunjukkan perubahan daripada terang kepada gelap atau sebaliknya bagi sesuatu rona warna. Baik, untuk tugasan hari ini, kamu salin nota tentang elemen dalam reka bentuk menggunakan peta minda. Okey, kamu boleh buat contoh macam ni. Letak tajuknya di tengah-tengah dan kamu senaraikan ke-8 elemen dalam reka bentuk tadi dalam peta minda. Ini adalah contoh yang kamu boleh hasilkan dan kamu boleh gunakan pensel warna untuk hias kamu punya peta minda. Okey, kedua, jawab kuis atas talian yang cikgu beri melalui WhatsApp. Okay, lepas kamu dah siap jawab, tak perlu update dalam grup sebab cikgu boleh semak online. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham untuk kelas cikgu hari ini. Kalau ada apa-apa yang kamu tak faham, kamu boleh PM cikgu. Sekian, terima kasih. Bye.